بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada hari ini, memberikan kesempatan, memberikan kita ruang dan kesehatan untuk sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Yang mana salat berjamaah ini sebetulnya yang saya sebut bahawa kita mendapat ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara yang disebut dalam sebuah hadis bid'ah wa 20 darajah, dapat antara 27 sampai 29 darajah bergantung kepada niat masing-masing. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meneruskan lagi kuliah itu, iaitu kuliah tafsir Al-Quran Al-Karim. Itu kitab petunjuk, pedoman, hidayah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu kitab Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, yang mana bila kita berpegang pada kedua-dua perkara ini tidak akan sesat sampai begitu. Jadi kewajipan kepada kita untuk bertadabbur ataupun untuk memperhatikan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini. Kemudian yang dirahmati Allah, pada kuliah yang lepas, pada perbahasan yang lepas, kita dah sentuh ayat 1, ayat 2, ayat 3 dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam petunjuk ataupun hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah dia orang-orang yang bertakwa? Pada kuliah yang lepas kita dah sebut 3 ciri-ciri orang yang bertakwa, iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut wa yuqimunas salat, dan yang mendirikan salat, mendirikan sembahyang. Dan ciri-ciri yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu orang-orang yang menafkahkan atau
menginfakkan sebahagian daripada harta yang telah kami beri kepada mereka. Hari ini insya-Allah kita masuk ciri-ciri yang seterusnya. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, yakni wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan terdahulu daripadamu, serta mereka yakin akan yakni adanya hari akhirat dengan sepenuh keyakinan. Jadi tuan-tuan, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat tafsiran ayat ini, Imam Al-Qurtubi dia dah sebut dalam kitab tafsir dia, bahawa ayat ini sebenarnya adalah ayat untuk menemplah orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab bila sebut dia, inilah dia kitab Al-Quran ini, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang Yahudi dan Nasrani kata apa? Kami pun bertakwa juga. Bila Allah kata, apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Allah sebut alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman pada benda-benda yang gaib. Lalu Yahudi dan Nasrani berkata, ya kami yang beriman pada benda-benda yang gaib, jadi kami pun bertakwa. Ada. Kemudian bila Allah kata wa yuqimunas salat, dan orang-orang yang mendirikan salat, yang mendirikan sembahyang, maka orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami mendirikan salat, kami ada salat yang tersendiri, salat khusus lagi, kami membuat. Dan macam mana kamu nak kata kamu saja yang bertakwa? Kami pun bertakwa. Ni kami pun adalah orang-orang yang bertakwa, yang digariskan oleh kitab kamu. Pertama, percaya pada benda-benda gaib. Kami. Yang kedua, dirikan salat. Kamu dirikan salat, kami pun dirikan salat. Kemudian Allah kata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga orang-orang yang menginfakkan sebahagian harta-harta mereka. Yahudi dan Nasrani berkata, kami berinfak juga, kami bersedekah juga, kami pemberi juga. Jangan-jangan yang sekarang tiga sifat dah sama ni. Orang Islam membuat benda ni, orang Yahudi dan Nasrani membuat benda yang sama. Lepas tu bila Allah turunkan ayat ni, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang ni mereka lagi. Bila dikatakan kepada mereka, di antara ciri keempat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, iaitu wahyu Al-Quran Al-Karim. Bila sebut tak sini saja, dia kata kami tak beriman dengan orang Yahudi dan Nasrani pun lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Baqarah juga ayat 91. Apa dia? Allah kata, wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina. Dan apabila mereka diajak, berimanlah kamu dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diajak, Yahudi dan Nasrani diajak, jom beriman dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Quran Al-Karim. Maka mereka kata apa? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami telah pun beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami. Maknanya dia beriman tak dia saja, kitab Al-Quran dia tak beriman. Inilah yang membezakan antara orang Yahudi dan Nasrani dengan orang Islam. Yang pertama, kedua, ketiga tu sama ciri-ciri dia. Ciri-ciri pertama, kedua, ketiga tu beriman dengan benda-benda baik, beriman apa, pendidikan salat dan menginfakkan sebagian harta itu sama. Tapi bila diajak untuk beriman dengan Al-Quran Al-Karim, diajak untuk beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu wahyu Al-Quran Al-Karim, mereka lari. Ini kami tak beriman, kami beriman dengan kitab sebelum kami saja yang diturunkan pada kami. Kitab sebelum ni yang diturunkan kepada kami, ini saja yang kami beriman. Quran juga. Quran juga. Inilah yang membezakan. Jadi tuan-tuan, ini mengenai yang dirahmati Allah. Sebahagian mufassir, sebahagian ahli tafsir menafsirkan bahawa ayat ini
diturunkan. Ayat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, ayat ini diturunkan kepada orang-orang Arab yang beriman, orang-orang mukmin di kalangan orang-orang Arab. Manakala ayat yang seterusnya, ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang beriman di kalangan ahli kitab. Sebab ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dia tak nak beriman kepada Al-Quran, dia nak beriman kepada kitab dia. Tapi ada di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beriman, yang turut serta beriman dengan Al-Quran. Di antaranya Abdullah bin Salam. Jadi ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang beriman, orang-orang mukmin yang terdiri daripada kalangan ahli kitab. Yang atas itu orang-orang mukmin di kalangan orang-orang Arab. Sebab apa? Sebab ada beza antara siapa sebenarnya Islam, siapa sebenarnya yang beriman. Yahudi dan Nasrani yang boleh ada, dia ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila suruh beriman kepada Quran, dia tak nak beriman. Mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka saja. Jadi maknanya di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Beriman kepada Al-Quran Al-Karim ini bukan kita ambil separuh, beriman separuh, tak. Beriman kepada keseluruhan kitab Al-Quran. Start daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim sampailah pada surah An-Nas. Dan start daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Semua yang ada dalam Al-Quran kita ambil. Sebab itu Allah kata, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kamu ambil semua, cetok semua. Apa yang ditegak, apa yang dilarang, tinggalkan. Nabi bawa sedikit kitab Quran ni, Nabi bawa sedikit, sedikit demi sedikit, beransur-ansur 23 tahun turun Quran, bawa sedikit ni lengkap, tak ada tertinggal, tak ada yang terkecuali dan sebagainya. Dari segi muamalah, dari segi sistem pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi politik dan sebagainya, semua dalam Quran. Sebab tu bila kata orang-orang yang bertakwa ni yang beriman dalam Quran, beriman dalam Quran itu mana? Kan ada 5 golongan yang ulama gariskan. Dia katakan orang-orang yang sama ada beriman atau tidak dengan Al-Quran. Antaranya disebut orang yang hanya membaca sahaja Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Indah orang yang dianggap tidak beriman kepada Al-Quran. Dia baca saja, tapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ada contoh ayat yang kedua tu juga, yang ketiga. Orang yang percaya pada benda gaib, orang yang mendirikan salat, orang yang menginfakkan segala harta. Percaya pada benda gaib itu mungkinlah kita boleh percaya. Ada di antaranya yang percaya. Boleh, mudah sangat nak buat ni. Contoh, percaya malaikat, percaya. Percaya hari kiamat, percaya. Semayang, betul-betul datang ke masjid semayang, salat, alhamdulillah. Tapi bila bab wa mimma razaqnahum yunfiqun, ramai perempuan, ramai bagi, ramai bagi. Sebab apa? Sebab kita menganggap harta itu hak mutlak milik kita sendiri. Sebenarnya harta bukan hak mutlak kita. Harta dia ada hak orang lain dalam harta tersebut yang kita kena beri kepada orang lain. Kalau kita anggap harta itu hak mutlak kita, maka kita jadilah orang kaya yang kerekut, orang kaya yang tidak mahu berkongsikan kekayaannya dengan orang fakir miskin yang tidak berkemampuan. Sebab kita anggap harta itu hak mutlak kita, sedangkan Allah boleh tarik bila-bila saja harta tersebut. Periuk nasi kita ni macam ni, tuan-tuan, ni periuk nasi ni Allah boleh tutup sesudah hati Allah, nak tutup periuk nasi kita. Kejap-kejap Allah buka sikit, lepas tu Allah tutup ni, lepas tu Allah buka banyak, bersuara sikit, sekejap je, semula je, tutup ni, buka sikit ni, tutup ni. Siapa yang berhak? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Kita tak berhak nak menentukan periuk nasi kita. Sebab tu harta yang kita dapat kita kena kongsi kepada orang lain. Itu dalam bab infak, dalam bab sedekah dan sebagainya. Kemudian dalam bab beriman kepada kitab Al-Quran Al-Karim pun sama juga. Bila kita baca sampai pada ayat ni, kita buatlah ayat ni, kita gini, kita gitu, oh macam ni, oh gitu, oh patutlah, oh baru aku tahu. Baru gitu namanya tadabbur Al-Quran.
Quran ni, setiap rumah ni mesti ada tafsir Quran. Baca Quran tak perlu banyak betul-betul. Satu huruf dapat dah 10 pahala. Dapat dah 10 pahala. Bulan Ramadan diganda-ganda sehingga 70 kali. 70 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. 18 huruf dapat dah. 18 kali 10, 180 kali. 180 pahala dapat dah. Baca 2 ayat je lah. 2 ayat lepas tu renung makna dia. Tadabbur makna dia. Kalau boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terjemah dalam kehidupan, terjemah terus. Baik, bila baca bab muamalat, kita pula berniaga, terjemah terus. Bila baca bab apa? Bab politik, kita pula ahli politik, terjemah terus. Bila baca dia sampai bab politik, ini tak perlu, ayat ni tak perlu, dia baca ayat lain. Ada yang jadi masalah. Bila tiba bab muamalat, dia tak payah ini tak payah kita baca ayat lain. Bila tiba bab lagi, dia tak perlu kita baca ayat lain. Jadi maknanya, maksudnya dia dalam beriman dengan kitab Al-Quran, beriman dengan Al-Quran dari wahyu Allah SWT, ialah antaranya ulama sebut, ialah kita mengamalkan segala ajaran yang termaktub dalam Al-Quran. Kita percaya satu patut apa yang ada dalam Al-Quran dan kita amalkan dalam kehidupan sehari kita. Kita tadabbur dalam kehidupan sehari kita. Itulah yang dikatakan oleh para alim ulama, para mufassirin sebagai yang dikatakan apa beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kemudian wa ma unzila min qablik, kita dah beriman kepada kitab suci Al-Quran dan kita beriman kepada kitab-kitab yang turun kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu di antara rukun iman kita ialah percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapa jumlah kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum kamu? Dan Nabi Muhammad SAW sebut lebih kurang 104 buah kitab. 104 buah kitab. Suhuf-suhuf dia lain dan sebagainya. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa dan sebagainya. Nabi Sis sahaja diturunkan 50 kitab pada dia. Tapi yang wajib kita beriman 4 je lah. Quran, Taurat, Zabur, Injil. Inilah yang wajib kita percaya, yang wajib kita beriman. Macam Nabi lah. Berapa ratus Nabi yang wajib kita percaya, yang wajib kita beriman. Nabi dan Rasul 25 orang. 25 orang. Malaikat bukan 10 je tu. Itu yang wajib kita percaya, yang wajib kita imani. Malaikat ni pun setiap satu langit tu ada malaikat. Setiap satu tingkat tu ada malaikat yang jaga setiap satu langit. Dan setiap satu langit bukan jaga je satu, ramai. Sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada Baitul Ma'mur yang ada di situ disebut dalam riwayat bahawa malaikat yang berada di sana hanya kerja dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud je dia. Tak angkat kepala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu malaikat yang berada di Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, tempat Nabi di Isra wal Mi'raj. Duduk situ. Kita kadang sebut serikat je, rasa berat kepala. Tapi malaikat dia sujud sampai hari kiamat, sampai hari akhirat. Tuan-tuan, dalam solat kita ni, dia bila start takbir Allahu Akbar sampai kita salam, perbuatan yang paling utama dalam solat ialah perbuatan sujud. Sujud. Sebab itu Nabi suruh kita perbanyakkan sujud. Kita sayang ni Allahu Akbar, kita dah hampir dari Allah. Allah datang kepada kita. Kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala hampir. Bila sujud lagi, kita sujud dah hampir Allah hampir. Sebab tu Nabi kata fa'aksirud doa, maka perbanyakkan doa ketika sujud. Kepala kita ni jangan rasa berat nak letak dekat tanah. Bila kita letak kepala kita di atas tanah, tak kira lah agung ke, Perdana Menteri ke, Presiden ke, siapa saja pun, letak kepala kat atas tanah, sama je derajat. Tidak ada yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan orang yang paling bertakwa. Itu saja. Bila kita letak kepala kita di atas tanah, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Tahu terasa tingginya Allah tu pasal kita dah meletakkan kepala kita di atas tanah. Itu dalam bahasa Arab. Itu ada
khadim kepada Nabi SAW, yang mana bila khadim ni pernah duduk sama dengan Nabi. Satu ketika dia membawa kepada Nabi air wudu dan peralatan hajat Nabi, beri kepada Nabi. Kemudian Nabi tanya, Nabi sebut kepada khadim dia, Nabi kata apa? Nabi kata, sel ni, minta kepada apa yang kau nak minta. Ketika itu dia minta apa? Dia minta, ya Rasulullah, aku nak minta benda lain. Aku nak jadi pengikut kau, nak jadi ni, pendamping kau, nak jadi sahabat kau, nak duduk sama-sama dengan kau di syurga ni. Dia tak minta benda lain, dia minta tu je. Dia minta tu je. Minta nak duduk sama-sama dengan Nabi Muhammad SAW di syurga nanti. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, maka tolonglah aku juga untuk mengabulkan permintaan kamu ini dengan membanyakkan salat. Sujud. Membanyakkan sujud. Sujud kerana salat. Nak banyak sujud macam mana? Sembahyang fardu 5 je. 5 je sembahyang fardu. Mana boleh terlambat? Ada sembahyang fardu 6, 7, 8 tak boleh dah. Jadi nak membanyakkan salat, membanyakkan sujud dengan salat nawafil, salat nafilah, salat sunat. Salat duha kita buatlah 6 rakaat ke. Salat sunat wudu pun kita buat, lepas dia wudu tu terus bayar sunat wudu. Kemudian salat sunat tahiyatul masjid kita buat. Kemudian salat sunat tahajud. Kemudian salat sunat witir. Perbanyaklah salat-salat. Inilah yang boleh menyebab yang boleh mengangkat darjat kita, menjadikan kita ini pengikut ataupun dapat masuk sama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Malah dalam hadis lain pun Nabi kata apa? Nabi kata, sekali seorang hamba itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan angkat satu darjat dia dan buang satu dosa. Itu dalam bab salat. Jadi maknanya kita perbanyak dalam salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi maknanya beriman kepada kitab Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Ini di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Serta mereka yang yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuh keyakinan. Yakin dengan adanya hari akhirat. Tuan-tuan, minat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kalau kita yakin dengan hari akhirat, kita yakin dengan pembalasan hari akhirat, adanya pembalasan di akhirat nanti, maka kita akan jadi orang yang paling tenang dalam dunia. Tak kiralah orang nak buat apa pun ke kita, orang nak fitnah ke kita, nak umpan kita, keji kita dan sebagainya, kita tak hilang. Maksud apa? Kalau kita tak dapat balas di dunia, kita tunggu di akhirat. Itu orang yang yakin dengan adanya kehidupan di akhirat, yakin dengan mizan, yakin dengan syurga, yakin dengan neraka, yakin dengan apa benda hisab, mahsyar dan sebagainya. Tak apa. Tak ada masalah. Tak dapat sini, satu lah dulu. Kan, kalau tuan-tuan baca hadis bab muflis akhirat kan, muflis akhirat, hadis panjang bab muflis akhirat. Orang yang nanti maknanya duk suka sangat kutuk orang, hina orang, maki hampun orang, buat jahat orang, lepas tu tak sempat nak minta ampun, tak sempat nak minta ampun terhadap dosa yang telah kita buat. Orang yang kita buat jahat pun tak sempat nak ampun kita, maka di akhirat nanti pahala kita diberi kepada orang-orang yang kita buat jahat. Itu kalau orang yakin kepada pembalasan di akhirat, senang. Dia akan jadi orang yang paling tenang dalam hati dia. Tak kira nak buat apa pun, buat. Sebab dia yakin. Lepas tu wabil akhiratum yuqinun. Orang-orang yang yakin dengan hari akhirat, yakin dengan kehidupan di akhirat. Dan tentang bila yang dirahmati Allah, kaitan akhirat ni, di akhirat ni adalah sifat kepada perkataan dar. Dan biasa akhirat ini dia disebut sekali dengan dar, ad-darul akhirah. Dar ini maknanya apa? Negeri. Akhirat atau akhirat, negeri yang akhir. Bumi, negeri yang terdahulu. Ad-dunia terbentuk dari perkataan ad-dulu. Dulu ni maknanya hampir. Apa yang hampir? Mana kehidupan yang hampir dengan kita. Sekarang kita berada di bumi, kehidupan bumi lah yang hampir dengan kita. Akhirat tak hampir ni, jauh ni, tak tahu ni macam mana kehidupan kita di akhirat nanti. Sebab tu akhirat disebut darul akhirah, maknanya negeri yang akhir, negeri yang terakhir. Itu perhentian yang terakhir kita. Ni perhentian yang mula-mula, yang kita duduk dekat
Untuk mana? Untuk dia, untuk akhirat. Untuk akhirat. Akhirat itu negeri yang terakhir. Sebab tu bila orang ni dia faham prinsip, faham kaedah bahawa kehidupan di dunia ni adalah kehidupan yang semata-mata permainan, kehidupan yang semata-mata sia-sia, tidak ada kehidupan yang abadi di dunia ini, melainkan negeri akhirat nanti, itu negeri yang abadi. Maka dia adalah orang yang paling tenang dalam dunia, setenang-tenang orang. Sebab apa? Sebab dia takkan ada rasa tak puas hati, rasa geram sebab tak dapat nak balas balik orang tu. Orang tu buat jahat kita tak dapat nak balas balik, kita rasa tak tenang, rasa tak boleh yakin. Lupa dia nak tembak, lupa dia nak pecah kereta dia, lupa dia nak takut dia, lupa dia nak serang dia, lupa dia nak apa benda lah macam dapat. Sebab apa? Sebab apa dia jadi itu? Sedang itu orang-orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebut dalam diri kita beriman dengan hari akhirat. Pembalasan di akhirat, tuan-tuan, takkan terlepas walau sebesar zarah. Dan Allah dah sebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat walau sebesar zarah sekalipun kebaikan, yara, dia akan lihat. Dia akan melihat kebaikan tersebut di akhirat nanti. Bila pula aku buat ni? "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa buat jahat walaupun sebesar zarah, Allah perlihatkan. Kita boleh lihat di akhirat nanti, tak terlepas. Ini maknanya sebab tu bila kita yakin dengan kehidupan akhirat, pembalasan di akhirat dan sebagainya, maka kita akan menjadi orang yang setenang-tenang, orang yang sangat tenang, orang yang sangat apa maknanya steady, tak marah, tak marah, tak cepat berhenti. Sebab apa? Bila tak dapat balas di sini, bila tak dapat selesai di sini, di akhirat nanti akan ada jalan penyelesaiannya. Sama ada pahala itu diberikan pahala kita, pahala orang yang diberi kepada kita, ataupun dosa kita diberi kepada dia, antara dua. Dalam hadis muflis akhirat, itu pembalasan di akhirat. Sebab tu dosa sama makhluk, tuan-tuan kena hati-hati sikit. Dosa sama makhluk Allah tak ampunkan. Dosa dengan Allah senang, tak sayang betul. Terjudi, terjudi ada istilah terjudi. Apa lagi? Istilah apa lagi? Terminum anak. Ada ter lagi. Kita minta apa senang? Ya Allah yang maha pengampun dan dosa itu senang. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha ampun akan ampunkan dosa kita. Tapi berdosa dalam masyarakat, berdosa dengan individu, buat salah pada orang, kena minta ampun kepada orang tersebut. Selagi mana dia tidak ampun dengan kita, selagi itulah kita ni tergantung. Kita punya apa benda ni maknanya tak selesai. Di akhirat nanti baru ada jalan penyelesaian. Maka dalam kita apa, minum arak ke apa ke, itu dosa mudah nak ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah dalam bab minum arak. Dan dalam bab minum arak ada tuan, saya nak sebut satu perkara. Sekarang ni cabaran globalisasi. Cabaran ulama. Cabaran ulama maknanya cabaran dunia tanpa sepadan. Allah sendiri sebut, Allah sendiri buat sepadan. Kita dibuka sepadan apa? Allah sebut tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah dia hak sepadan Allah Subhanahu Wa Taala, batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita masuk, jangan hampir kepada batasan tersebut. Tapi sekarang ni dunia tanpa sepadan, buka sepadan. Ulama klik saja komputer, apa yang orang barat buat kita tahu, apa yang Justin Bieber buat kita tahu. Justin Bieber, dia pakai apa, baju apa, semua apa, kasut apa, kita tahu, kita pun ikut. Ini dunia tanpa sepadan. Patutnya tidak ada sepadan, supaya budaya sana tak masuk pada orang Islam. Orang Islam tak tengok, orang Islam tak ikut, tak buat. Bila dunia tanpa sepadan ni, macam-macam lah. Sehingga kan ada istilah bir halal. Ini dunia tanpa sepadan. Nak sangat minum bir, tak boleh nak minum bir betul, bubuhlah bir halal. Pabrikan, saya cukup tak suka tu istilah-istilah tu semua. Untuk apa istilah tu? Istilah untuk takrib, menghampirkan manusia dengan maksiat, menghampirkan manusia dengan perbuatan yang Allah murka. Ni ada bir halal, root beer, ginger beer, batu medan besar, anchor beer.
packaging itu, botol dia sepidi macam botol arak. Nak apa? Nak apa? Bungkus macam botol arak. Tengok arak apa ni? Oh, punya buah. Beli dia. Minum, patut tu dah ada. Budak-budak muda ni. Tengok ni aku minum arak. Weh, arak tu. Dia dah lah, air buah saya. Dia bagi nak. Kita bagi. Kita biarlah. Alah air buah je. Biarlah. Dia biasa dengan packaging arak. Akhirnya nanti dia akan beli arak tu. Salah siapa? Tuan-tuan boleh jawab sini. Salah siapa? Siapa yang berkuasa untuk menyekat benda tersebut? Ini dah usul-usul dia. Sama macam kes mentakrifkan antara sunnah dengan syiah, sunni dengan syi'i. Sama ni usul dia. Sebab apa? Bila semua ahli sunnah wal jamaah dah terpikat dengan golongan syiah, akhirnya apa? Akhirnya tak ada lagi dah jihad. Sebab dalam syiah ni jihad dengan senjata tak ada. Tak ada dah jihad. Yang sekarang ni buat berjihad, nak lawan Amerika, nak lawan Eropah ni adalah ahli sunnah wal jamaah ni. Bila ahli sunnah wal jamaah pun dah terkagum dengan syiah, masuk syiah, lebih baik dia masuk syiah. Tengok Allah Ahmadinejad pergi kerja bawa roti. Presiden Iran pergi kerja bawa roti. YB kita pergi kerja bawa nasi berniaga. Dia bawa roti. Kita Ahmadinejad pergi kerja kadang-kadang naik train, kadang-kadang naik bas. Kita pergi kerja Mercedes E-Class, Toyota Camry. Ni orang perbandingan. Presiden Iran zuhud, jubah kot musuh, kasut kata nak cabut. Raja Saudi, Raja Abdullah, Masya Allah, jubah dia tengok kain. Orang pun buat perbandingan. Siapakah sebenarnya yang Islam? Ini orang jahat. Orang jahat. Sebab dia buat perbandingan selalu itu. Sebab apa? Nak suruh orang ahli sunnah wal jamaah ni kagum dengan syiah. Sama lah macam kes buat video masuk channel YouTube, satu gambar ustaz atau satu video ustaz. Ustaz ni dia sebut kata apa? Bodoh, rantang. Lepas tu masuk ni satu video ustaz lain pula. Ustaz ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita tak boleh buat begitu. Punya badan. Lepas tu tulis dekat dalam tu, siapakah sebenarnya yang paling beradab? Ni jahat ni dia. Jahat dia. Dapat saham ni. Kataan bodoh, kataan menantang, kataan biasa di tengah tu. Tuan-tuan pergi keluar sama dekat tu. Bukan makin kurang orang, makin damai. Semalam tak mesti keseram, pucuk pun damai. Orang tak ikan kataan bodoh tu. Quran ni sebut saya pun subaha pemilihan nisa. Kan dalam juzuk kedua tu. Orang-orang yang bodoh itu bertanya, subaha bodoh. Apa ada masalah? Tak ada masalah. Sebab dia sebut itu pun dalam keadaan sebutan macam sebutan adat. Lain kalau disebut ni bodoh, ya, itu lain cerita. Bodoh tu buat. Dia sebut itu. Itu memanglah kita rasa macam apa ni ustaz kata bodoh ni. Tapi sebutan itu sebutan macam sebutan sebutan adat. Yang di sana biasa kata itu binatang, bukan binatang. Binatangnya macam apa hal ni? Binatang benda ni. Apa benda ni yang itu lah. Benda biasa. Tapi jahat punya orang compare dengan dua video, lepas tu buh lah itu. Bagi saya tu orang tak ada kerja lain. Kerjanya cari salah orang masuk dalam YouTube, cari salah orang masuk dalam YouTube, aibkan orang dan sebagainya. Ada kerja dia. Bagi orang yang memang tak biasa dengan perkataan tu
habis jatuh bawah orang, jatuh air orang, jatuh reputasi dan sebagainya. Maknanya orang kata apa? Itulah, maknanya fikir sendiri lah. Fikir sendiri. Saya tak nak sebut asal boleh. Tapi tuan-tuan kalau sampai yang biasa bayar di YouTube tu nak dapatkan itu dari benda yang macam tu. Baik. Jadi maknanya orang yang yakin dengan pembalasan akhirat, orang yang yakin dengan kehidupan di akhirat adalah di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana akhirat itu adalah negeri yang abadi. Akhirat itu adalah negeri yang abadi, negeri yang memang tidak ada negeri lain selepas itu. Sebab itu disebut akhir. Akhirat maknanya negeri yang terakhir. Dunia negeri yang hampir dengan kita, negeri pertama, kemudian kita pergi ke negeri akhirat. Negeri akhirat ni dia hanya ada dua tempat saja, iaitu syurga dan neraka. Nak pergi mana? Nak pilih mana? Sini dah sekarang ni kita siapkan pasport kita, tiket kita. Nak pergi mana? Nak pergi syurga atau nak pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, bila kita lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab kehidupan dunia kan. Satu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu datang ke rumah Rasulullah dan Rasulullah itu sedang berbaring di atas tikar. Nabi bangun, Ibnu Mas'ud datang, Nabi pun bangun, nampak kesan tikar tu berada di belakang badan Nabi. Lalu Ibnu Mas'ud kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, sudi tak kira kalau kami buatkan satu tempat tidur, tempat beradu yang lembut, tilam yang empuk untuk kamu beradu. Nabi kata, mali wa mali dunia. Mali wa mali dunia. Ada apa aku dalam kehidupan dunia ni? Apa benda ni? Aku tak ada apa-apa aku dalam kehidupan dunia ni. Tu Nabi pangkat dia tinggi. Sebut macam tu. Ada apa aku dalam dunia ni? Aku ni di dunia ni tak ubah seperti karaoke. Karaoke maknanya penunggang pengembara. Yang mana yang istadalla tahta syajaratin, yang mencari tempat teduh di bawah sebatang pokok. Summa raha wa tarakaha. Dah jumpa pokok untuk berteduh, rehat dah. Raha, summa raha. Apa tu? Wa tarakaha. Tinggal pokok. Jadi ya. Duk kejap dekat dunia ni, lepas tu tinggal kat dunia ni, di mana? Di akhirat. Tu Nabi. Itu Nabi. Sebab itu kalau kita biasa ikut sunnah Rasulullah SAW, kita membiasakan diri mengikut sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan jadi orang yang paling tenang dan orang yang tidak cepat melatah. Contohlah, kita pergi ke rumah kawan kita, pergi ke rumah saudara mara dan sebagainya, tiba-tiba kita pergi yang mengejut. Saudara mara tak sempat nak buat persiapan lagi, atau kawan kita pun tak sempat nak buat persiapan, pergi mengejut. Pergi lepas tu dah malam. Rumah jauh. Kita pergi kat Kedah dulu. Pergi dekat Kedah. Kita dari Kedah pergi Kedah jauh. Sampai dia dekat rumah kawan kita. Tak, kita orang tu tak buat persiapan apa-apa. Kita pun datang mengejut. Lepas tu dia kata, saya nak tidur sini. Nak tidur sini. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang ada tikar. Dia kata, tikar lah. Tak apa lah. Nabi pun ada tikar. Tak ada, dia kata, aku tikar pula. Tak ada tilam. Tilam sos ke, pokok ke. Ada contoh sekeping. Alah, ni nipis. Ada tidak? Pasal bila kita hayati sunnah, Nabi tu kan tidur atas tikar. Kenapa kita tak boleh tidur atas tikar? Jadi bila kita hayati sunnah, kita ikut Quran, ikut sunnah, kita jadi orang yang paling tenang di dunia dan di akhirat. Kemudian selepas dari itu Allah Subhanahu wa taala sebut, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan, buat semua perkara, beriman dengan hari-hari, beriman dengan perkara baik, kemudian mendirikan salat, kemudian menginfakkan sebagian harta, kemudian beriman dan percaya kepada Al-Quran Al-Karim dan kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran Al-Karim, kemudian mempercayai dengan sebenar-benar keyakinan kehidupan di akhirat. Semua benda ni bila kita buat, semua benda ni bila kita lakukan, mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Buat semua benda itu, inilah orang yang mendapat petunjuk. Satu, pahaman lain pula, orang yang mendapat petunjuk akan buat
benda. Kita buat 5 benda ni, tanda orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahaman lain pula, bila dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan buat 5 benda. Sebab tu kita kena wajib mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, hidayah adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah bukan daripada manusia. Manusia tidak boleh mencipta hidayah untuk diri dia. Tak boleh. Tapi fahaman qadariyah, fahaman satu kelompok, satu puak yang disebut oleh fahaman qadariyah, puak qadariyah, dia punya pemahaman dia lain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia kata apa? Iman dan hidayah itu adalah daripada manusia. Manusia boleh cipta iman, boleh cipta hidayah. Itu fahaman qadariyah. Kalau inilah fahamannya, maka ayat Quran yang sepatutnya yang disebut bukan ulaika ala hudan min rabbihim, tapi ulaika ala hudan min anfusihim. Ayat ini sebab apa? Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Kalau fahaman qadariyah ini diguna pakai, maka bukan ayat itu bermaksud, bukan ayat itu berbunyi ulaika ala hudan min rabbihim, tapi dia berbunyi ulaika ala hudan min anfusihim. Mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah daripada diri mereka sendiri. Sedangkan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil. Hidayah, petunjuk daripada Allah, bukan daripada manusia. Kita berhak melakukan perbuatan yang boleh membawa kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon petunjuk, ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepadaku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah kepadaku, ya Allah. Tuan-tuan, dalam doa kita perbanyakkan doa-doa yang sebegini. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku, ya Allah. Ya Allah, berilah rahmah kepadaku, ya Allah. Ya Allah, berilah mawaddah, berilah mawaddah kepadaku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepadaku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku, ya Allah. Ini doa-doa macam ni yang kita sebut ayat ni. Ya Allah, ya Tuhanku, beri aku kaya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, beri aku pakai kereta Mercedes. Ya Allah, ya Tuhanku, beri aku dapat beli handphone iPhone 4. Itu yang disebut ayat ini. Tapi keampunan tak pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah nak kabulkan dosa, tak kabulkan doa kita? Kita tak minta ampun kepada Allah, kita minta dia lain. Sebab hubungan kita dengan Allah ini terhijab dengan dosa-dosa yang kita buat. Kemudian kita tidak minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa dengan hidayah Allah. Hidayah ini perlu kita mohon setiap hari. Hidayah perlu kita mohon, perlu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Jadi kita diminta hidayah ini. Ya Allah, ya Tuhanku, jodohkan aku dengan nur hidayah. Terakhir, hidayah itu yang diminta, hari-hari diminta. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berkenan dengan anak terima yang namanya nur hidayah. Jodohkan aku dengan nur hidayah. Itu yang diminta. Hidayah Allah tak nak minta, hidayah itu imam yang diminta. Itu hidayah itu boleh minta, tak ada masalah, minta lah doa. Tapi jangan lupa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Paling tidak, ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah kepada nur hidayah, supaya terbuka pintu hati dia untuk terima aku. Itu nampak? Betul. Berbuah je lah. Kata, ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah kepada aku juga. Berilah hidayahmu, ya Allah, kepada aku. Turunkan hidayah kepada aku, ya Allah. Supaya apa? Sebab bila hidayah ini datang kepada kita berdoa, kita akan jadi orang yang memang maknanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan kita, tingkah laku kita, percakapan kita, pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, semuanya terarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kena pohon hidayah, betul. Minta sangat Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah beri kita hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidayah tak boleh cipta. Hidayah tidak ada. Kita tak boleh cipta hidayah, tak boleh. Kita hanya boleh minta kepada Allah, dan Allah lah yang akan beri hidayah. Kita nak Islamkan orang-orang kafir ke, orang non-Muslim nak masuk Islam dan semua, kita boleh usaha, boleh cuba untuk masukkan dia dalam Islam, dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hidayah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja kita, satu kita buat, satu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kaedah dia, tu cara dia. Kalau betul kita nak buat tanpa minta kepada Allah, mana nak jadi?
daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang pernah saya sebut, nyamuk tak boleh terbang ni, tak boleh terbang dekat sini nak gigit tuan-tuan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Nyamuk tak boleh terbang. Semua tak boleh bergerak daripada hujung situ ke hujung situ tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tak boleh datang ke sini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam rancangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan yang terakhir dalam ayat ini Allah sebut wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya atau orang-orang yang memperoleh hidayah. Dia dah dapat hidayah. Bila dia dapat hidayah, macam yang saya sebut tadi, dia orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keseluruhan panca indera dia, anggota dia, bila dia nak buat sesuatu, semua daripada Allah Subhanahu wa taala, terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dia, selamatkan diri dia daripada fitnah, daripada malapetaka, bencana dan sebagainya, daripada terlibat maksiat, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini orang yang mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Ini yang kita nak. Bila kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan beriman pada Allah, kita akan salat, kita akan berpuasa, kita akan bayar zakat, kita akan buat benda-benda sunat, kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan buat benda-benda baik je. Benda-benda tak baik insya-Allah tak buat. Kalau ada pun kita buat benda-benda yang tak baik, tidak sampai kepada menjatuhkan nama baik kita, iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dapat petunjuk dari dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ni orang yang berjaya di dunia dan orang yang berjaya di akhirat. Malah tuan-tuan dalam azan juga disebut hayya 'alas salat. Tadi azan tadi. Kemudian hayya 'alal falah. Masa apa disebut solat dulu baru falah? Kenapa tak falah dulu baru solat? Sebab orang yang salat, orang yang berjaya. Bila dia salat, dia berjaya. Dia berjaya di dunia dan dia berjaya di akhirat. Hayya 'alas salat, kemudian hayya 'alal falah. Dia tak hayya 'alal falah dulu. Dan kejayaan yang sebenarnya tuan-tuan ialah kejayaan yang kita nak, ialah kejayaan di akhirat. Sebab itu Imam Al-Qurtubi menyebut kejayaan yang dimaksudkan ialah orang yang mendapat kemenangan dengan dianugerahkan syurga kepada dia dan dia tinggal di dalam Islam lamanya. Ini orang yang berjaya. Berjaya di akhirat tu. Kita hari ini nak fikir kejayaan di dunia, tanpa kita nak fikir kejayaan di akhirat. Sebab tu bila kita berjaya di dunia, kita lupa dengan kejayaan di akhirat. Kalau kita berjaya di dunia, kemudian kita buat perkara yang boleh berjaya di akhirat, kayak kita fikir berjaya dunia je, berjaya akhirat tak lagi. Nak cari rumah besar. Sebab apa? Nanti kalau orang tengok, alamak rumah kau kecil lah. Macam seolah-olah merasakan diri ni tak berjaya. Orang lain berjaya dah, dapat rumah besar, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat setengah. Kita rumah kecil. Nak kereta pun kereta besar. Maksud apa? Kalau pakai kereta Pro 2 Kelisa atau kereta Pro 2 Myvi ke, member pakai Alphard, Estima, Wish, Ferrari ke, habis-habis Nokia pun itulah Estima ataupun Wish. Kita Myvi, MPV tak? Bukan Myvi, Alza, MPV tak? Wish, MPV, Estima, MPV. Kita MPV tak? Apa dia? Alza. Tak nak beli Alza. Padahal gaji kita ni, pendapatan kita memang padangan dengan Alza ni. Tapi tak nak. Kita cari duit banyak-banyak, cari duit banyak-banyak ni. Buat kerja part-time macam-macam lah. Kerja itu, kerja ini. Sampai jadi tukang hantar surat pun kita sebat juga. Tukang hantar Pizza Hut pun kita sebat juga. Nak buat part-time banyak-banyak. Pasal apa? Pasal nak beli Estima sama dengan kawan. Pasal apa? Pasal kalau beli Estima, hebat kau ni, hebat. Jaya kau ni, jaya nak berjaya. Jaya ni, jaya. Dia hebat ni, rumah besar, kereta Estima, isteri pun ramai. Jaya kau ni. Anak pun ramai. Hebat. Tapi langsung tak fikir kejayaan di akhirat. Akhirat ni tak? Buat tak benda-benda yang boleh mendapatkan kemenangan di akhirat? Tak buat.
pilih isteri yang ada kating. Minta maaf tak? Yang ada bentuk saiz, bentuk badan. Pasal apa? Pasal bila nak bawa tunjuk dekat orang, tunjuk kat orang, dia nak tunjuk kat orang. Isteri tunjuk kat orang. Nanti bila isteri kita pikat dengan orang lain, tak boleh sih. Tunjuk kat orang apa? Suka tu tunjuk kat orang. Bila ada event ni, bila ada program-program, ya apa pakai baju ni? Ya Allah, malu dah bang kawan-kawan. Kau pakai baju up to date sikit. Baju yang mengalir. Bila pacar dengan solat apa mengalir. Baju yang ikut badan semua tu. Rambut pun tak boleh tidur, main nikah itu kan apa, lepas gitu je. Kau nampak dia tiup angin, tiup cepat. Merebang tu. Comel. Tunjuk kan kawan. Bukan cakap bini apa? Bini apa? Oh, comel ni. Hebat. Jaya. Jaya dunia ni. Ini dia. Tak nak pilih rumah badan seping pun tak nak dia. Tak nak dia. Nak badan yang cantik. Nak solid molid bagai semua. Pasal apa? Pasal kita pentingkan reputasi kita, kejayaan kita di dunia, bukan di akhirat. Sepatutnya pilih isteri yang solehah. Walaupun dia seping tak apa, tapi solehah. Pasal apa? Kita tak pening pada. Dia dah solehah dah, insya-Allah. Dia jaga nama baik kita, dia jaga maruah kita, dia jaga rumah tangga, dia jaga anak-anak, dia jaga keluarga, dia jaga kita punya harta dan sebagainya. Dia tak keluar rumah tanpa izin kita. Dia tak nak menunjukkan diri dia ni kepada orang lain, lelaki lain yang bukan mahram, sehingga menyebabkan berlakunya fitnah, berlakunya maksiat dan sebagainya. Akhirnya kita selamat, kita tenang di dunia, dan di akhirat juga kita tenang. Sebab di akhirat kita lepas daripada dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bini dah salihah dah. Kita terang sikit je, bagi tahu dia gini, selesai masalah. Dan mau jawab apa? Tak ada nanti di akhirat baru nak masuk surga. Bini kata, ya Allah, dia tak tegur pada aku ni, dia tak tegur aku. Suruh jangan pakai tutup aku pakai tutup tak ni. Tarik dia balik. Kita nak masuk surga pun tak dapat. Sebab apa? Sebab isteri dan anak-anak tanggungjawab kata kita. Amanah kata kita. Bila kita tak laksanakan amanah, Nabi kata apa? Amanah nanti di akhirat dia merupakan suatu penyesalan dan kehinaan bagi orang-orang yang tidak mengambil amanah dengan amanah. Yang ambil amanah dengan amanah selesai. Ini padahal nak pilih isteri tak kira macam mana betul macam ni pun, tapi solehah selesai masalah. Berjaya je akhirat. Kita fikir apa? Kita fikir berjaya di dunia. Itu yang jadi masalahnya. Kita akan pilihlah isteri yang mendapat perhatian, pujian daripada orang ramai, kawan-kawan di dunia, supaya kita dipandang tinggi, supaya kita dipandang hebat. Hebat memang Romeo lah. Romeo baik boleh. Tengok ni, boleh dapat ni. Perempuan ni boleh dapat isteri cantik, comel ni. Romeo betul tak ni. Berjaya ni, jaya. Berjaya ni lah yang kita nak. Ni lah yang biasanya kita tumpu. Tapi berjaya akhirat kita tak tumpu. Jadi tuan-tuan minat yang dirahmati Allah, selesai sudah kita membahaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada kuliah tafsir yang akan datang kita masuk pula satu lagi sifat, satu lagi kategori manusia, iaitu orang-orang kafir yang mana bila diberi peringatan ke tak beri peringatan ke dia sama je, buat dah je, tak dengar benda pun. Itu orang-orang kafir. Kemudian masuk pula satu lagi golongan manusia, golongan munafik. Golongan munafik ni yang kita nak kena bahas betul, yang kita nak kena hayati betul. Sebab orang munafik ni dia sama macam kita. Dalam ayat Quran itu disebut apa? Golongan munafik ni bila dia cakap kita kagum. Dia cakap kita kagum. Dia solat ibadah dia, kita dalam tak mampu nak lawan. Kita tak dapat nak ini orang Islam, orang Islam, tapi dia ni munafik. Munafik lah yang kita kena bahas betul, dan kita kena perhati betul. Kalau kafir senang. Dia dah kafir, dia dah tak iman Allah Subhanahu Wa Taala, senang. Ini munafik ni orang Islam tapi berpura-pura. Orang Islam yang berpura-pura ini yang amat berbahaya, yang perlu kita bahaskan, yang perlu kita hayati. Sebab kita tak boleh nak kenal dia, susah nak kenal dia. Orang-orang munafik ni susah nak kenal dia. Melainkan ada perkara, ada sesuatu perkara yang kita boleh kenal dia. Nanti kita akan bahas dalam tafsir kuliah yang akan datang, insya-Allah. Aku lupa
Wassalamu